Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Azlin binti Ahmad Johari dengan nombor matrik 216198 daripada Bachelor Sains Kimia dengan Pendidikan. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sepanjang saya menyiapkan tugasan PAUS ini. Pertama, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak universiti, terutamanya Fakulti Sains dan Fakulti Pengajian Pendidikan kerana memberi peluang kepada para pelajar Bachelor Pendidikan untuk merasai pengalaman sebenar di sekolah serta menimba sebanyak mungkin pengalaman dan ilmu baru di sekolah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat saya menyiapkan tugasan laporan PAUS ini khusus FCE 3804 dengan jayanya. Seterusnya, saya akan berkongsi sedikit sebanyak latar belakang sekolah yang telah saya kunjungi sepanjang tempoh 2 minggu, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 2 atau lebih dikenali sebagai SMK TM2. Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 2 mula dibina pada tahun 1991 dan pembinaannya selesai pada tahun 1993 dengan mempunyai 5 blok bangunan. Luas kawasan sekolah adalah sepanjang 3.74 ekar iaitu bersamaan dengan 1.51 hektar. Penubuhan sekolah ini bertujuan untuk menampung bilangan pelajar yang semakin bertambah setiap tahun. Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 2 mempunyai seramai 105 orang guru dan 19 orang staf. Sekolah ini memulakan sesi persekolahan pertamanya pada 1 Disember 1993 dengan enrolment pelajar sulung seramai 586 orang pelajar dalam tingkatan 1, 2 dan 4. Seterusnya, kita akan melihat visi, misi dan moto sekolah. Visi sekolah ini adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala untuk misi pula adalah untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Dan akhir sekali iaitu moto sekolah adalah budaya muafakat, prestasi meningkat. Seterusnya, saya akan berkongsi beberapa infrastruktur yang berada di sekolah ini. Seperti yang kita dapat lihat di sebelah kiri adalah merupakan salah satu bangunan sekolah dan di sebelah kanan pula kita dapat melihat Dewan Besar Sekolah yang diberi nama sebagai Dewan Karisma yang merupakan juga tempat perhimpunan rasmi, perhimpunan kokurikulum atau acara-acara merentas desa akan dijalankan. Seterusnya, kita dapat melihat beberapa makmal sains yang terdapat di sekolah ini iaitu makmal fizik, biologi dan kimia. Okey, seterusnya kita dapat melihat beberapa gambar yang dipaparkan iaitu beberapa bilik darjah yang disediakan di sekolah tersebut di mana tempat pelajar menimba ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Selain itu juga, saya paparkan beberapa keselesaan bilik guru yang terdapat di sekolah tersebut iaitu di mana tempat untuk guru-guru menyelesaikan hal-hal kerja, hal-hal pelajar dan hal-hal sekolah. Seterusnya, saya juga paparkan di skrin iaitu pusat sumber sekolah yang mana tempat pelajar boleh menelaah buku dan juga merupakan tempat yang digunakan oleh guru-guru untuk melaksanakan kelas di sini. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang sedikit sebanyak pemerhatian yang telah saya dapati sepanjang proses PDPC di dalam bilik darjah. Sepanjang menjalankan kursus pengalaman awal di sekolah, saya telah berpeluang membuat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pemudahcaraan bilik darjah oleh guru pembimbing saya iaitu Puan Mazmi Zuraini binti Zahari sebanyak 2 kali. Pada 23 Julai 2023, saya telah diberi peluang untuk membuat pemerhatian terhadap proses PDPC bagi tingkatan 5 Ar-Razi manakala dan pada 31 Julai pula saya telah membuat pemerhatian terhadap proses PDPC bagi tingkatan 4 Ar-Razi. Apa yang saya dapat perhatikan daripada pengalaman saya mengikuti kedua-dua kelas ini adalah guru terlebih dahulu menyatakan objektif pembelajaran sebelum memulakan proses PDPC. Hal ini supaya pelajar akan lebih memahami dan mengetahui tentang perkara yang akan mereka perolehi di akhir waktu pembelajaran. Puan Mazmi juga telah menggunakan kaedah inkuiri penemuan yang bermaksud pendekatan pembelajaran yang melibatkan proses meneroka alam semula jadi
Terdapat juga beberapa aktiviti yang dilakukan oleh Puan Mazmi mengikut kaedah PAK 21 yang dijalankan, iaitu melakukan aktiviti pairing dan hot seat. PAK 21 telah menjadi isu hangat dalam dunia pendidikan kerana ia dilihat mampu memenuhi keperluan pendidikan pada masa kini, di samping membawa perubahan baru dalam dunia pendidikan. PAK 21 dikatakan sebagai proses pembelajaran berpusatkan kepada murid. Seterusnya, apa yang dapat saya perhatikan juga adalah Puan Mazmi juga banyak menerapkan amalan pedagogi ketika proses PDPC. Hal ini supaya pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan pelajar juga akan lebih fokus dan aktif ketika berada di dalam kelas. Antara amalan pedagogi yang digunakan adalah membentuk kemahiran menyelesaikan masalah dan amalan menggalakkan kolaborasi seperti teknologi, komunikasi dan kemahiran berpasukan. Di samping itu, antara alat bantu mengajar ABM dan bahan bantu mengajar BBM yang digunakan dalam bilik darjah adalah sangat penting. Hal ini bagi membantu guru dan pelajar dalam memudahkan proses PDPC di dalam kelas. Antara ABM dan BBM yang saya perhatikan adalah buku teks, slide PowerPoint dan soalan pasya. Menurut Puan Mazmi, beliau banyak menggunakan buku teks sebagai bahan bantu mengajar ketika di dalam kelas selain menggunakan slide. Hal ini demikian kerana setiap kandungan yang terdapat di dalam buku teks adalah mencapai standard yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajar Malaysia KPM. Puan Mazmi juga banyak menggunakan soalan-soalan pasya supaya pelajar dapat membiasakan diri dengan jenis-jenis soalan peperiksaan. Dengan ini, para pelajar akan lebih bersedia dengan apa jua bentuk-bentuk soalan semasa menjawab peperiksaan kelak. Pada pandangan saya, RPH adalah komponen yang sangat penting yang perlu disediakan oleh para guru sebelum memulakan proses PDPC di dalam kelas. Hal ini kerana dokumen ini bertindak sebagai guideline yang komprehensif tentang topik yang akan diajar agar selari dengan silibus yang telah ditetapkan oleh KPM. Penyediaan RPH ini akan bertindak sebagai perancangan awal PDPC dan membantu guru untuk membuat persediaan awal sebelum masuk ke kelas untuk memastikan objektif pembelajaran tercapai. Seterusnya, pelaksanaan KBAT di dalam bilik darjah menerusi kaedah pembelajaran abad ke-21 perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh semua guru. Tujuan utama menerapkan soalan KBAT adalah supaya pelajar dapat berfikir di luar kotak. Hal ini kerana pelajar boleh membuat keputusan sendiri dalam pelbagai situasi seperti kaedah penyelesaian masalah, penerokaan dan penyiasatan matematik banyak membantu para pelajar dan menggalakkan mereka berfikir aras tinggi. Seterusnya, saya akan menunjukkan beberapa budaya kerja dan budaya sekolah yang diterapkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 2. Penerapan budaya di sekolah sangatlah penting untuk membentuk pelajar yang beretika dalam setiap perkara yang mereka lakukan di samping membentuk pelajar yang bersahsiah tinggi dan berbudi pekerti. Antara budaya sekolah yang telah saya perhatikan adalah akan diadakan perhimpunan rasmi pada setiap pagi Ahad dan perhimpunan kokurikulum pada setiap pagi Rabu. Semua maklumat-maklumat penting pada minggu tersebut akan disampaikan semasa perhimpunan dijalankan. Seterusnya, terdapat juga budaya memberi salam, budaya bacaan Yasin dan solat hajat setiap hari Khamis bagi pelajar SPM. SMK TM2 sangat menitikberatkan budaya memberi salam kepada guru maupun staf sokongan sekolah. Hal ini adalah untuk menunjukkan sikap rasa hormat kepada yang lebih tua. Apa yang dimaksudkan dengan budaya di dalam kelas adalah kelas akan dimulai dengan bacaan doa belajar dan diakhiri dengan surah Al-As. SMK TM2 telah menetapkan kod pemakaian mengikut hari tertentu yang wajib dipatuhi oleh semua pelajar. Contohnya, pada hari Rabu telah ditetapkan untuk memakai pakaian kokurikulum mengikut unit uniform masing-masing. Seterusnya, saya juga dapat memerhati beberapa budaya kerja yang telah diterapkan, iaitu mengajar dengan berkesan, merancang waktu mengajar, mahir dalam bidang yang diajar, mengekalkan hubungan yang baik dan menunjukkan sikap yang baik dan positif. Pada pandangan saya, semua budaya kerja yang diterapkan adalah sangat penting sebagai profesion seorang guru, di mana
seorang guru hendaklah mempunyai pengalaman dan teknik pengajaran yang baik kerana kebanyakan guru amatlah mahir dalam bidang yang diceburi, namun mereka tidak mempunyai skill yang baik apabila mengajar, di mana boleh menyebabkan pelajar merasa bosan dan hilang fokus semasa proses PDPC dijalankan. Oleh hal yang demikian, pada pandangan saya, budaya-budaya ini perlulah diterapkan sebagai seorang guru kerana pelajar akan lebih selesa jika kita sebagai seorang guru dapat membawa aura-aura positif semasa mengajar. Okay, so next, saya juga akan berkongsi tentang kepentingan budaya kerja dan budaya sekolah terhadap profesionalisme keguruan, iaitu untuk mewujudkan keseronokan dan spiritualiti di tempat kerja, untuk mewujudkan iklim kerja yang selesa dan menyeronokkan, untuk menentukan keberkesanan tugas dan mutu perkhidmatan warga sekolah, untuk meningkatkan prestasi kerja dan kecemerlangan sekolah, dan akhir sekali adalah untuk dapat menentukan keberkesanan tugas dan mutu perkhidmatan awam sebagai seorang guru. Secara keseluruhannya, kursus FCE 3804 iaitu pengalaman awal di sekolah PALS telah memberikan impak yang besar dan positif kepada diri pelajar sebelum memegang gelaran sebagai seorang pendidik atau guru. Manfaat yang saya perolehi daripada kursus ini adalah saya dapat mengetahui tentang pengurusan sekolah dengan lebih mendalam. Kursus ini juga telah mengajar saya betapa besarnya pengorbanan dan harapan seorang guru terhadap pelajarnya. Pelbagai pengalaman baru yang saya peroleh daripada kursus ini. Melalui aktiviti PALS ini, pelbagai perkara yang dapat saya pelajari sebagai persediaan sebagai bakal guru kelak, terutamanya dalam menjalankan proses pengajaran dan pemudahcaraan PDPC. Cadangan program sulam yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam komuniti ialah dengan mewujudkan program kesukarelawan untuk membantu komuniti setempat. Pihak sekolah boleh menjadikan program ini sebagai aktiviti bulanan sekolah. Antara cadangan aktiviti kesukarelawan yang boleh dilakukan ialah aktiviti gotong royong, kelas memasak secara percuma dan kelas belajar membaca, menulis dan mengira untuk murid sekolah rendah juga boleh dijalankan dengan bantuan pelajar dan guru sendiri. Pada pandangan saya, program kesukarelawan ini mampu memberikan impak yang positif bukan sahaja kepada komuniti, malah pihak sekolah juga. Tuntasnya, profession guru bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan. Oleh hal yang demikian, seorang guru perlulah menguasai pelbagai skill, bukan sahaja bidang yang diajar, malah komunikasi yang baik serta bijak menangani situasi juga sangat penting. Seiring dengan peredaran zaman yang semakin maju, tugas seorang pendidik juga semakin mencabar, terutamanya dalam mendidik pelajar yang bermacam ragam dengan latar belakang. Sentiasa positif dan kental menghadapi cabaran adalah komponen penting yang perlu ada dalam diri seorang guru. Sebagai bakal guru kelak, saya berharap sistem pendidikan negara akan bertambah baik seiring dengan peredaran zaman yang penuh dengan teknologi kini. Pengalaman menjalani kursus PALS ini telah membuka lebih banyak ruang kepada pelajar bachelor untuk membentuk sendiri corak untuk menjadi seorang pendidik kelak. Sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.